yas'alunaka 'anir ruh ya fa innahu min amri rabbi, begitu ayat dia, qulir ruh fa innahu min amri rabbi. Baik, bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan. Ruh itu adalah zat, suatu zat. Maknanya bila mana kita katakan sesuatu yang wujud itu semuanya berzat, maknanya sesuatu yang wujud adalah dia berzat, berjirim, berjisim. Ruh dijadikan daripada cahaya dan dia ada dia punya jisimnya sendiri, dia ada jirimnya sendiri. Lalu ruh itu bila Allah Ta'ala arahkan para malaikat meniupkan ruh ke dalam jasad jadi ruh itu dia mengambil ruang di dalam jasad, cuma kita tak tahu di bahagian mana. Sebab itu ulama kata ruh itu di dalam jasad, duduk dekat mana itu pasal ruh itu bersifat cahaya. Jadi dia seolah-olahnya kalau kita tengok nak tengok perbahasan banyak kitab ruh yang dikarang oleh Syekh Ibn Qayyim Jauzi, kitab ruh, dalam tu bicara semua tentang ruh sahaja. Jadi tak dapat kita nak explore ruh itu, even dengan teknologi moden pun tak dapat, sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu fa innahu min amri rabbi, maka ianya adalah mengenai urusan Tuhan. Cumanya penciptaan ruh itu adalah daripada cahaya. Jadi tak samalah dengan jin ke, tak sama jin daripada api seperti iblis dan syaitan. Malaikat daripada cahaya, cuma malaikat dia tidak bernafsu, dia tidak berjantina, namun ruh dikhabarkan bernafsu dan juga berjantina. Tetapi fungsi dia itu Allah Ta'ala letakkan di dalam jasad. Kehidupan sebenar adalah kehidupan ruh, tetapi di dunia ini adalah ruh beserta jasad. Sebab itu contoh, bila dah masuk ni panjang pula jadi sebab itu tidur mengalami mimpi, sebenarnya ruh kita yang mengalami. Sebab itu bila dikatakan ruh itu keluar daripada badan, kenapa tak mati pula? Kerana ruh lain, nyawa lain, nadi lain. Nadi hanyalah sekadar maklumat tentang nyawa masih ada, itu nadi kat sini, nadi dekat sini, nyawa dan ruh lain. Sebab itu tidur itu adalah mati yang kecil. Sebab itu doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami setelah matikan kami. Iaitu mati kami itu tidur itulah. Sebab masa tidur ruh keluar. Kenapa pula tak mati? Sebab nyawa masih ada. Itu bila ruh dikeluarkan, sekali Allah Ta'ala putuskan nyawa pun orang tak tahu dekat mana. Sebab tu kita masih hidup dalam tidur. Sebab itu orang koma masih hidup, sebab nyawanya masih dikandung badan, cuma ruhnya sudah tidak ada. Sebab itu kadang-kadang orang koma Allah Ta'ala menganugerahkan pada dia itu pengalaman rohani. Kadang-kadang ada orang koma, kalau kita jumpa kan, dia berjumpa itu, dia bercerita ini bercerita itu, Allah Ta'ala yang beri kurniakan itu, kita tak cakap apalah. Perkara roh ini adalah urusan Allah Ta'ala, tapi roh itu adalah makhluk, dan makhluk yang berjisim. Angin, kita tak dapat nak lihat angin macam sekarang ni. Angin keluar daripada kipas ataupun daripada aircon, cuma kita boleh rasa. Tapi adakah dia mengambil ruang dalam ruang masjid ini? Angin ni mengambil ruang. Maka sesuatu yang mengambil ruang walaupun tak nampak dikatakan sama ada dia berjisim ataupun berjirim. Macam gas nadir. Ada gas yang ada dalam udara ini, gas yang ringannya apa semuanya ada jisimnya sendiri. Sebab itu lain-lain nitrogennya kan, kita tengok gas, ada yang gas yang ringan, ada gas yang berat. Kalau kita tengok gas yang orang tiup dekat belon tu yang boleh terbang, itu gas yang ringan. Cuba kalau bubuh oksigen, agak-agak dia boleh tak terbang? Tak boleh. Sama gas pun dia punya jisim dia pun sudah berbeza. Tetaplah dia itu adalah makhluk yang mengambil ruang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai', tak sama dengan sesuatu apa pun. Allah Ta'ala tak mengambil ruang. Allah Ta'ala itu wujud, tidak bertempat. Begitu. Jadi kita harus faham begitu.
tu mustahaknya kita nak mengaji tauhid bukan sekadar nak tahu, tapi nak bawa apabila kita melihat kepada makhluk, kita dapat berhubung terus kepada Allah. Itu dia panggil zikrullah. Maksud dia hadir, ingat, tumpu. Lawan zikrullah adalah ghaflah, lupa lalai. Apa dia ghaflah, lupa lalai? Iaitu apabila kita melihat makhluk, kita tak dapat nak hubungkan kepada Khaliq. Itu ghaflah. Jadi kita nak bawa kepada kita bila melihat makhluk, kita dapat hubung terus kepada Khaliq yang pencipta. Itu tu gunanya belajar ilmu tauhid. Baik, insya-Allah. Dia koma, maksud dia nyawa dia masih ada. Ataupun kita katakan degupan jantung dia itu masih lagi ada. Jadi kalau dari sudut bidang perubatannya begitulah. Maksud bidang perubatan, maksud dia jantung dia masih berjalan, nadi dia masih lagi ada. Cuma tengoklah lemah ke, tinggi ke, itu dari sudut orang kata apa, mesin yang diorang pakai. Tapi itu bolehlah katakan nyawa ada atau dah lemah sangat, kadang-kadang degupan jantung itu ada tapi nyawa dah tak ada, pun berlaku begitu. Sekadar dia pada mesin, pada mesin degupan jantung dia itu ada tapi hakikat sebenarnya dia dah meninggal, pun berlaku juga sebab bergantung pada mesin, pun ada begitu. Ada jadi begitu. Tengoklah pada keadaan. Cuma kita cerita tadi secara umum, bahawa roh lain, nyawa lain. Masa bila Allah Ta'ala, bila malaikat, bila Allah Ta'ala perintahkan malaikat tarik itu, tarik sampai daripada kaki, tarik keluar ke ubun-ubun tu, sekali lah tu masih hidup lagi. Bila roh itu tarik daripada kaki, kenapa tarik daripada kaki? Adakah roh daripada kaki? Wallahu a'lam. Itu kisah sebagaimana Allah Ta'ala nak mengeluarkan roh. Maksud dia tarik daripada kaki itu bermaksud perjalanan roh itu ataupun perjalanan hidup seorang itu, kaki dia dah habis, tak boleh bergerak dah, jatuh, naik ke atas, sampailah dia nazak. Nazak itu sampai sini, dia dah nak nazak betul. Jadi seiring itu, seiring, sebab yang lain tu dah enam, dah kebas habis dah, tak rasa apa, dah bawah sejuk, naik sampai situ. Sebab itulah pintu taubat masih dibuka kecuali dua keadaan. Roh dikerongkong, tengah nazak itu. Kemudian satu lagi apabila matahari sudah terbit dari barat. Dua keadaan ini taubatlah macam mana pun. Contoh besok pagi, tak tengok fenomena alam, matahari tak terbit dari timur, dari barat. Waktu tu nak sujud, nak menangis, ya Allah ampunkan dosa, tak ada, habis, walaupun hidup. Sebab itu persediaan kematian lebih mustahak daripada persediaan untuk akhir zaman. Persediaan kematian lebih kurang sama dengan persediaan akhir zaman. Sebab itu diaulakan, diutamakan kita bersedia untuk kematian. Akhir zaman tu memang akan datang, mati pun lagi datang. Jangan sibuk sangat dengan cerita kisah akhir zaman itu. Tak apalah, itu kita ambil maklumat, tapi jangan kita ambil maklumat sehingga kita lupa apa yang patut kita buat dulu, iaitu persediaan untuk kematian. Sibuk kita duk kaji akhir zaman, kita lupa nak beramal untuk sedia mati. Tengah-tengah sibuk, Allah Ta'ala panggil kita balik pada kampung halaman, hilanglah ilmu akhir zaman, tak ada dah. Jadi sebab itulah persediaan untuk kematian itu lebih mustahak. Dia sama je lebih kurang. Nyawa tu Allah Ta'ala hapuskan. Nyawa tu Allah Ta'ala hapuskan. Memang tak ada apalah. Nyawa itu syarat bagi jasad, syarat nak hidup bagi jasad. Roh je. Roh itu bila Allah Ta'ala tarik keluar, maka roh akan disimpan di alam roh. Sebab itu waktu kullu syai'in halikun, tiap-tiap sesuatu akan hancur, binasa, musnah, binasa, illa wajhahu, melainkan zatnya Allah Ta'ala. Tetapi di sana ada lagi 10 makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berkehendak untuk mengekalkan, termasuklah roh-roh itu. Roh-roh tak hancur binasa, Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala yang simpan. Begitulah arash Allah, kursi Allah, syurga, neraka tak hancur. Itu dipanggil kekal aridi, kekal yang mendatang, kekal dengan sebab Allah Ta'ala berkehendak mengekalkannya.
Ya, tapi ruh-ruh orang beriman ni adalah urusan Allah Taala, ya, urusan Allah Taala. Dan sebab itu tak apalah, semalam sambung nanti panjang lagi. Baik, boleh dekat sini dulu ya. Baik, cerita tentang kebangkitan, kita boleh tengok dalam satu kitab Jawi, kita boleh baca kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam itu ada kisah yang cerita tentang kebangkitan, tentang selepas bila hari kiamat, kebangkitan, syurga, neraka dalam itu. Dan manusia yang pertama yang akan dihidupkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat pertama, sahabat kedua, sahabat ketiga, ikut turutan. Ada cerita dalam itu. Maka Allah Ta'ala akan mengarahkanlah, Allah Ta'ala akan hidupkan dulu malaikat, kemudian Allah Ta'ala arahkan malaikat yang cabut nyawa untuk masukkan balik nyawa itu ke dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad para nabi, jasad orang soleh, jasad kekasih Allah, para aulia Allah Ta'ala tidak akan hancur. Itu pasti. Maka itu tidak akan hancur. Jasad-jasad itu tak hancur walaupun bumi ini hancur. Allah Ta'ala tetap akan pelihara. Jadi dengan jasad yang asal kita, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Ta'ala juga pelihara jasad-jasad kita semua yang ada dalam masjid ni. Semoga kita juga tergolong daripada mereka yang dipelihara jasad, tidak hancur jasadnya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi kita jasad yang samalah. Kalau jasad yang hancur itu, Allah Ta'ala akan hidupkan dengan ajbuz zanab, dia panggil tulang yang kecil belakang, panggil tulang tungking apa, wallahu a'lam, namanya adalah ajbuz zanab, tulang yang kecil sebesar biji sawi. Itu tak hancur, seolah-olahnya itulah kita punya chip kita. Maka tulang sulbi, wallahu alam nama dia. Dan bahasa Arab dia ajbuz zanab, tulang sulbi, wallahu alam, tapi kecil lah. Saya tak tahu, ada orang cerita kat saya, rezeki dia gali kubur, ada jumpa tulang kecil je. Wallahu alam itu tulang apa, tapi dia kata mungkin itulah ajbuz zanab. Sepanjang seumur hidup dia, itu sekali je dia jumpa, betul-betul kecil, lain daripada tulang-tulang yang lain. Wallahu alam. Tapi itu memang tidak hancur. Itulah kita punya chip yang Allah Ta'ala akan hidupkan balik daripada itu, DNA itu yang sama, asbab sahaja nak jadi cerita. Ataupun Allah Ta'ala itu maha berkuasa mutlak atas tiap-tiap sesuatu.